Okay, eksperimen 4.2 ni bukan aktiviti, ni eksperimen. Okay, eksperimen 4.2. Eksperimen. Nanti kamu liquid lah ya kamu punya apa ni modul tu. Muka surat berapa ni? Muka surat 83. Muka surat 83. Kita ni masih lagi dalam keadaan kita nak fahamkan tentang macam mana air tu dia boleh bergerak daripada kawasan akar dia naik ke atas. Okey. Satu yang sebelum ni adalah melalui tekanan akar. Jadi tekanan akar tu akan menolak air tu daripada bawah naik ke atas. Jadi daripada akar tu dia akan serap air yang ada dekat tanah, menyebabkan dia masuk. Bila dia masuk, dia akan tolak yang ada tu naik ke atas, naik ke atas dan naik ke atas. Dengan itu tumbuhan tu akan terus dan menerus mendapat air lah, mendapat bekalan air. Disebabkan salah satunya tekanan akar. Dan kedua, bagaimana tumbuhan itu boleh menggerakkan air-air di dalam tumbuhan tu sendiri adalah melalui proses tarikan transpirasi. Jadi tarikan transpirasi ni akan membantu tumbuhan tu untuk mendapat bekalan air dan untuk menghantar air ke seluruh kawasan tumbuhan. Kamu kena ingat, air itu adalah sesuatu yang penting bagi organisma. Sebab antara salah satu sebabnya, air itu adalah medium bagi tindak balas kimia. Dan air juga, dia adalah komposisi yang besar yang berada di dalam sitoplasma, cytoplasm. Okay. Dan air juga untuk tumbuhan dia terlibat dalam proses fotosintesis. Jadi nak tak nak dia mesti nak kena hantar daripada akar tu naik ke daun. Ya. Jadi air ni berasal daripada mana? Berasal daripada tanah. Eksperimen 4.2 mengkaji kesan tarikan transpirasi terhadap pengangkutan air dalam tumbuhan. Ya. Tarikan transpirasi terhadap pengangkutan air dalam tumbuhan. Penyataan masalah, apakah kesan tarikan transpirasi ke atas pergerakan air dalam tumbuhan. Jadi apa kesan tarikan transpirasi ke atas pergerakan air dalam tumbuhan. Jadi ini penyataan masalah dia lah. Penyataan masalah dia. Apakah kesan tarikan transpirasi ke atas pergerakan air dalam tumbuhan. Kemudian kita ada hipotesis. Hipotesis ini adalah educated guess ataupun ramalan awal kita. Ini ramalan awal kita berdasarkan pengetahuan kita lah. Kita dah belajar tentang tarikan transpirasi. Jadi kita layaklah untuk membuat ramalan. Sebab apa kita dah belajar tentang tu dalam kelas kan, dalam video cikgu pun ada juga dalam kelas. Jadi kita boleh buat ramalan. Jadi hipotesis dia adalah tarikan transpirasi membantu kenaikan air dalam tiub kapilari yang menyerupai xylem. Jadi ada tiub kapilari yang kita guna ni, dia akan menyerupai xylem. Tindakan dia tu menyerupai xylem. Boleh ya? Kemudian kita ada radas, kita ada bahan. Boleh labelkan ya. Kamu janganlah biarkan dia kosong cantik macam tu, labelkan. Supaya nanti ingatan kamu kepada bahan dan radas tu lebih bagus. Dan ini semestinya untuk bantu kamulah ada keupayaan untuk menjawab dalam exam. Kamu kena ingat, nak dapat cemerlang tu, dia bukan sekadar kamu dengar video cikgu ni saja. Kamu buat latihan saja, tapi dia melibatkan siri-siri atau komponen-komponen yang banyak yang kamu nak kena usahakan. Antaranya kena faham tentang eksperimen, antaranya kena faham tentang topik yang ada dalam biologi, antaranya kena biasakan diri untuk jawab soalan-soalan trial negeri-negeri lain, soalan-soalan exam untuk tahun-tahun sebelumnya. Nak biasakan diri soalan objektif macam mana nak jawab, berapa masa nama nak diambil, soalan kertas 2 macam mana, kertas 3 macam mana. Kena biasakan semua dengan semua komponen-komponen tu. Dia kalau sekadar faham saja tak boleh jugalah kalau nak cemerlang lah ya. Tapi kalau tak nak cemerlang, nak sekadar lulus sahaja, mana-mana komponen tu paling tidak pun 2 atau 3 kamu kena cuba fahamkan. Yang banyak-banyak cikgu cerita tadi lah. Kita ada radas, kita ada bahan. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Dia ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Satu adalah bahagian atas ni dengan daun. Okey. Maksudnya bahagian pokok berdaun. Satu lagi adalah pokok
tidak berdaun. Okey, itu adalah yang kita manipulasikan. Kita guna yang pertama ni yang berdaun, satu lagi kita guna yang tidak ada daun. Sebab kita nak tengok sama ada kesan transpirasi ni dia berlaku ke tidak tanpa kehadiran daun. Sebab daun tu penting dalam proses transpirasi. Kamu kena ingat proses transpirasi paling banyak sekali berlaku di daun, dan kemudian ada juga berlaku di batang, dan ada juga berlaku di akar. Okey, untuk bergerak balas ni adalah kedudukan akhir untuk ataupun pergerakan gelembung udara. Pergerakan gelembung udara. Kamu boleh tulis lah ya, kamu jangan dengar saja. Dimalarkan ni adalah jenis pokok. Boleh guna ya, jenis pokok dimalarkan. Jadi kita guna satu jenis saja. Kita tak nak guna jenis yang lain pula sebab kemungkinan dia berbeza. Itu adalah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Sekarang ni kita nak pergi kepada prosedur. Cikgu dah ulang banyak kali lah. Cikgu rasa cikgu dah macam penat dia nak ulang kan. Tapi nak cerita juga, kalau kamu tengok dalam muka surat 83 tu, dia punya prosedur tu dia bagi arahan kepada kamu. Kamu nak kena buat apa. Tapi bila kamu tulis laporan, kamu tak boleh salin balik apa yang ditulis dalam buku teks tu. Sebab laporan amali tu maksudnya kamu dah buat eksperimen tu, kamu dah buat amali tu. Jadi bila kamu dah buat, kamu kena ceritakan apa yang kamu buat. Bukan kamu bagi arahan pula kepada pemeriksa, kepada cikgu kamu tentang apa benda yang diorang kena buat ke. Tak. Kamu ceritakan apa yang kamu dah buat. Jadi contohnya macam 4.3, 4.2 ni, sambungkan botol dengan tiub sisi. Okey? Sambungkan, disuruh kamu sambungkan. Sebab apa disuruh kamu sambungkan? Dia bagi arahan kat kamu untuk kamu buat eksperimen tu macam mana. Tetapi kalau kamu tulis laporan, kamu tak boleh tulis macam tu. Kamu kena tulis berdasarkan apa yang telah kamu buat. Apa yang telah kamu buat? Kamu sambung tiub sisi disambungkan dengan botol. Tiub sisi disambungkan dengan botol. Walaupun ada sedikit berbeza lah ya. Ada sedikit berbeza susunan radas untuk eksperimen tu dengan yang cikgu guna ni lah. Cikgu ambil daripada buku rujukan ya. Agak complicated juga susunan radas dalam buku teks ni. Cikgu pun tak pasti benda-benda tu ada ke tidak dalam makmal. Tapi dalam buku rujukan ni dia agak mudah sedikit susunan radas dia. Okey. Yang pertama, ranting pucuk berdaun dipotong dalam air. Kenapa kita potong dalam air? Supaya kita tak nak dalam xylem tu ada gelembung-gelembung udara atau udara yang terperangkap. Kalau ada udara yang terperangkap, ini akan ganggu eksperimen. Jadi air kemungkinan tak boleh nak bergerak di dalam xylem. Kemudian kita kena sambungan ketat, kedap. Kemudian kita kena sapu dengan xylem kat sinilah. Supaya nanti air tu tak jatuh lah. Bayangkan kalau ada lubang dekat sini, air udara boleh masuk dan air ni boleh jatuh dan dia boleh masuk ke dalam beaker ni. Jadi kita tak nak macam tu. Ya, kita tak nak macam tu. Sebab itulah kita kena kedap. Kemudian gelembung udara diperangkap. Gelembung udara diperangkap. Jadi kita letaklah sedikit gelembung udara diperangkap. Macam mana nak perangkap gelembung udara ni? Kita boleh bubuh macam tiup getah tu. Kita masukkan sikit udara. Okey? Dia akan bergerak nanti. Kedudukan awal gelembung udara ditanda. Kedudukan awal gelembung udara ditanda. Jadi kita tandalah dekat mana-mana gelembung udara tu. Nombor 3, dibiarkan di bawah cahaya matahari 1 jam. Kedudukan akhir gelembung dicatat. Okay, kedudukan akhir gelembung dicatat. Jadi kita buat juga pada set radas tiada daun. Okey. Okey. Jadi apa pemerhatian ya? Kedudukan aras air pada tiub kapilari yang mempunyai pucuk lebih tinggi. Okey. Kedudukan akhir gelembung udara
lebih tinggi bagi ranting berpucuk berbanding tidak berbanding tiada pucuk. Itu pemerhatian lah, tiada pucuk. Okey. Jadi ini pokok berdaun. Tukar baliklah ada ranting. Sebab dalam prosedur kita guna ranting kan. Jangan tak standard, kena standard. Okey. Jadi perbincangan, apa yang kita boleh ceritakan? Jadi antara benda yang kita boleh cerita sebab kita potong dia di dalam air. Kenapa kita potong di dalam air? Supaya tidak ada udara yang terperangkap. Okay? Kalau sambungan ketat kedap ni supaya udara nanti tidak akan mengganggu air yang berada di dalam tiub kapilari. Ya. Kemudian kenapa bahagian yang ada pucuk ataupun yang ada daun ni, ranting pucuk berdaun ni lebih tinggi? Disebabkan ada pergerakan air yang lebih berbanding dengan yang tidak berpucuk. Jadi kadar transpirasi adalah lebih tinggi pada bahagian yang berdaun, yang menyebabkan air itu akan hilang lebih cepat transpirasi, ya. Itu perbincangan lah. Kemudian kesimpulannya, kita gunalah kesimpulan tarikan transpirasi membantu kenaikan air dalam tiub kapilari yang menyerupai xylem. Okey. Ada lain tak nak tanya, ya? Apa lagi cikgu nak terangkan, ya? Itu sajalah, ya. Itu sajalah.